TV KPN. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik kerana dia berkaitan dengan makanan. Apa tu? Hari ini kita nak belajar catering dan penyajian untuk murid-murid tingkatan 4 modul 1. Wah, bila sebut pasal catering kan, penyajian makanan ni rasa macam teringat kat kenduri kendara kan. Tapi macam kita tahu sekarang disebabkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini, oleh itu kita kena patuh kepada SOP. Dan yang paling penting sekali, Mira nak tanya ni, anda semua yang di rumah tu dah daftar untuk vaksinasi ke belum? Kalau belum, jangan lupa untuk berbuat demikian. Boleh daftar di aplikasi My Sejahtera. Baik, Mira rasa semua dah tak sabar nak kenal siapa cikgu kita, sebab cikgu pun nampak dah tak sabar dah tu nak mulakan kelas pada hari ini. Jadi apa kata kalau kita tengok dahulu profil guru. Ayo kita saksikan. Baik, itu dia cikgu kita bersama dengan Mira di studio, Cikgu Herina. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sihat cikgu Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke Road to Success SPM 2021 cikgu. Terima kasih. Hari ini cikgu, kita punya topik, kita nak belajar subjek kita catering dan penyajian makanan cikgu. Ya, betul. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sikit kepada murid-murid dekat rumah tu, hari ini cikgu nak fokuskan kepada apa untuk topik kita? Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini untuk topik hari ini saya akan menceritakan tentang modul 1, penyediaan makanan tingkatan 4. Dan saya akan fokuskan kepada format baru KSSM SPM 2021. Wow, maksudnya ada format baru ni cikgu cikgu pun datang jauh tau dari Perak cikgu Ya, betul. Okey, jom cikgu kita SOP dulu. Okey, baik, silakan. Memandangkan kita di dalam norma baharu ni kan cikgu, jadi kita kena patuh kepada SOP. Silakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, kemudian diikuti dengan saya. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Lawa lah cikgu punya casing. Face mask saya biasa je. Okay. Tak apa, nanti kita beli. Nanti kita beli. Cikgu, tadi cikgu kata kita nak ada topik baru kan? Iaitu daripada format baru daripada KBSM kepada KSSM. Ya, betul. Dekat atas meja ni pun saya nampak ada kuih raya juga yang cikgu bawa sendiri ke macam mana? Ya, betul. Ini adalah hasil masakan daripada pelajar-pelajar saya dalam kelas amali. Wow, ni murid-murid buat sendiri ya, cikgu betul. Pelajar buat sendiri. Nak je rasa, tapi tak apa, nanti saya rasa. Dan di atas meja ni bukan saja ada kad raya, ada juga bukan saja ada kuih raya, ada juga kad Hari Guru. Jadi saya baca satu dulu cikgu. Okey, silakan. Saya baca satu dulu, saya pilih yang inilah. Wah, cantiknya. Cantik kan cikgu? Selamat Hari Guru. Okey, ada lilin dekat depan ni, kita tengok dalam dia. Wow. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jasamu guru tak akan dilupakan. Budimu guru sentiasa dalam ingatan. Cantiknya. Hashtag terima kasih cikgu. Daripada adik kita yang hantar ni, daripada murid yang bernama Aisyah Mardia dari Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Terima kasih adik Aisyah kerana menghantar kad yang sangat cantik ini. Seperti kita tahu, kita sambutan Hari Guru akan berlangsung pada 16 Mei nanti, di mana temanya ialah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Okey cikgu, itu tentang sambutan Hari Guru nanti yang kita bakal sambut. Sekarang ni cikgu, di studio ni bukan sahaja ada saya dan juga cikgu, tapi ada juga anak-anak murid cikgu sendiri Iya, betul. Yang cikgu bawakan dari sekolah mana cikgu? Sekolah SMK Alang Iskandar, Bagan Serai, Perak. Baik, kalau macam tu ayo kita perkenalkan calon-calon SPM 2021 yang bakal bersama-sama dengan kita hari ini. Silakan. Manakah? Wah, Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Baik semua ya. Wah,
Semua nampak ceria cikgu hari ni beruniform sekolah. Ya, Alhamdulillah semua ada dan nampak ceria. Ya. Okey, kalau macam tu mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri terlebih Okey. dahulu. Silakan. Calon SPM yang pertama, adik Mas Nila, silakan. Assalamualaikum, saya Mas Nila Atika binti Seri, saya dari SMK Al Iskandar, Perak. Baik. Seterusnya, kita ada adik Aini Sofia. Assalamualaikum, nama saya Anis Sofia binti Nurul Fahmi dari SMK Al Iskandar, Perak. Baik. Seterusnya, murid yang bernama Fatihah, silakan. Assalamualaikum, nama saya Fatihah binti Abdul Rahman dari Sekolah Kebahasaan SMK Al Iskandar. Okey, seterusnya calon SPM seterusnya adik Nur Syahira, silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syairah binti Milan dari Sekolah Menengah Kebahasaan Al Iskandar, Bagan Serai, Perak. Okey, seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syihan Syahmi bin Muhammad Syihan Syahmi bin Muhammad Syairi. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Al Iskandar, Perak. baik, dan yang terakhir sekali, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azraikal bin Muhammad Azhar dari SMP Al Iskandar, Bagan Serai, Perak. Wow, ini dia ke-6 calon SPM 2021 kita cikgu. Iya, betul. Yang confirm ni tengok muka tahun ni mesti dapat A+ subjek ni. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah cikgu. Okey cikgu, disebabkan mereka pun dah tak sabar nak belajar, sangat bertenaga. Cikgu pun tak sabar nak mulakan kelas. Tapi kita minta untuk berhenti berehat seketika lah cikgu. Boleh Okey, boleh. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Nama saya Kisina Alam binti Zainal dan saya bersekolah di SMK Al Iskandar, Bagan Serai, Perak. Ayah saya mempunyai penjagaan catering. Oleh yang demikian, saya ingin membantu ayah saya memperkembangkannya lagi pada masa yang akan datang. Subjek ini memberi peluang kepada saya untuk mendalami ilmu masakan dan penyajian secara formal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Nur Helina, di mana kita akan belajar tentang catering dan penyajian. Nampak atas meja Mira ni, amboi banyaknya kuih raya, sedap betul. Mungkin cikgu akan tunjuk macam mana nak buat kuih raya ni sebentar nanti. Okey cikgu. Cikgu dah bersedia cikgu? Okey, insyaAllah. Okey cikgu dah bersedia. Yang di Google Meet semua dah bersedia? Boleh tunjuk thumbs up sikit tak? Bersedia semua? Okey. Okey, terbaik. Okey cikgu, mereka pun dah bersedia. Jadi cikgu boleh persilakan kelas cikgu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, sebelum saya bermula, kita tengok sedikit data. Nama saya Puan Nik Nur Helina daripada SMK Al Iskandar, Perak. Saya adalah guru mata pelajaran dan juga ketua panitia pada subjek catering dan penyajian. Okey, untuk hari ini saya akan kongsi sedikit format peperiksaan SPM 2021 KSSM, dan yang kedua saya akan cuba bandingkan di antara format KBSM dengan format SPM 2021 KSSM. Okey, yang ketiga saya akan perkenalkan senarai modul dan tajuk yang akan dibelajar semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan terakhir sekali kita akan fokus kepada modul 1 iaitu pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Okey, kita teruskan ya Mira? Boleh cikgu. Okey, ini yang pertama kita tengok, ini adalah format pentaksiran catering dan penyajian KSSM yang baharu. Okey, dalam catering dan penyajian KSSM yang baru ini, bilangan soalan ada 15 soalan pada bahagian A dan calon diminta untuk menjawab ke semua soalan. Okey, dalam bahagian A, jumlah markah yang akan diberi adalah 60 markah. 60 markah untuk 15 soalan. Okey. Dalam bahagian B pula kita ada 4 soalan sahaja, tetapi dalam bahagian B jumlah markah yang diberi adalah 40 markah. Okey. Bermaksud bahagian B, satu soalan mewakili 10 markah. Betul? Besar kan? Betul tak Mira? Okey. Jadi kertas peperiksaan kertas 1 ini adalah kertas untuk SPM yang akan pelajar duduki sewaktu ujian SPM, peperiksaan SPM. Okey, untuk kertas 2 ini adalah pentaksiran
untuk modul tugasan sepanjang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. Tugasan modul ini akan dibuat semasa di dalam kelas, ditaksir di dalam kelas. Tingkatan 4 sebanyak 7 modul dan tingkatan 5 sebanyak 6 modul. Okey. Jumlah wajaran markah untuk kertas peperiksaan SPM adalah 40 markah dan untuk kertas tugasan adalah 60 markah. Okey. Seterusnya, kita cuba bandingkan format KBSM dengan format KSSM. Okey, format KBSM dulu kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A 10 soalan, markah yang diberi adalah 50 markah dan masa menjawab dicadangkan adalah 30 minit. Okey, bahagian B 3 soalan, 30 markah dan masa menjawab adalah 1 jam. Okey, dan bahagian C hanya 2 soalan, markah yang diberi adalah 20 markah dan masa cadangan menjawab juga adalah 1 jam. Ini menjadikan jumlah masa menjawab, jumlah masa kertas ini adalah 2 jam 30 minit. Okey, untuk format baru KSSM, dia cuma tinggal bahagian A dengan bahagian B. Tetapi pada bahagian A, soalan sudah berbeza. Sini dia ada 15 soalan dan markahnya adalah 60 markah. Okey, berbanding dengan KBSM, kita hanya ada 10 soalan sahaja. Okey, untuk bahagian B format baru, kita hanya ada 2 sahaja soalan, tapi markah yang diberi adalah 40 markah. Okey, dan masa menjawab juga telah dikurangkan kepada 2 jam sahaja. Okey. Okey, wajaran markah ini untuk format KBSM, wajaran markah untuk peperiksaan SPM diambil sebanyak 60%. Bermaksud kerja khusus yang dinilai bermarkah 40% sahaja. Okey, untuk yang format baru KSSM, wajaran untuk SPM adalah 40% dan pentaksiran yang dibuat adalah 60%. Maksudnya markah pentaksiran itu lebih tinggi. Okey. Okey, kita tengok. Dan seterusnya, okey, dalam tingkatan 4 kita ada 4 modul. Okey, modul yang pertama, pengenalan kepada bidang perkhidmatan makanan. Okey, hari ini saya akan fokuskan kepada modul yang pertama sahaja. Okey, ini modul yang kedua, mungkin kita akan ada slot yang lain lah, tapi saya perkenalkan dulu. Modul yang kedua kita akan belajar peralatan dan bahan dalam perkhidmatan makanan. Modul yang ketiga, pengenalan kepada perkhidmatan penyajian, dan modul yang keempat adalah hidangan asas. Okey, hidangan asas modul yang keempat ini adalah modul favorite kepada pelajar-pelajar. Kenapa? Sebab di sini mereka akan melaksanakan amali. Wah, kat sini ada yang masak-masak tu cikgu? Ya, dekat sini masak-masak. Okey, dekat sini ada tajuknya. Oh. Masaknya ada minuman, bicirin, kuih, pastry, roti, hiasan dan snack. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, dalam modul tingkatan 5, kita ada 4 modul juga. Modul yang kelima, menu dalam perkhidmatan makanan. Okey, yang keenam, hidangan set menu. Yang ketujuh, hidangan lengkap yang seimbang. Dan yang ke-8, keusahawanan dalam catering. Okey, dalam tingkatan 5, pelajar akan ada 2 modul yang mereka akan melaksanakan amali. Dekat sini hidangan set menu akan melaksanakan amali mengikut hidangan pembuka selera, sup, hidangan utama dan juga dessert. Okey, untuk modul 7 juga ada amali, iaitu hidangan harian sajian timur dan barat, dan yang kedua hidangan kerakyatan sajian timur. Okey. Okey. Jadi hari ini saya akan masuk kepada modul 1, pengenalan dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey. Yang pertama, asas dalam perkhidmatan makanan. Apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan makanan itu sendiri? Okey. Perkhidmatan makanan adalah merujuk kepada satu premis perniagaan yang menawarkan khidmat penghidangan makanan atau minuman, sama ada untuk dimakan di premis ataupun dibawa pulang. Okey, objektif dalam perkhidmatan makanan. Okey, yang pertama sudah semestinya lah kalau kita melakukan perkhidmatan perniagaan, mesti kita nak mendapatkan keuntungan. Betul tak? Betul, cikgu. Okey.
Dan yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga, memenuhi permintaan. Dan yang keempat, mencipta pasaran dan pelanggan yang baru. Okey. Seterusnya kita tengok prospek kerjaya dalam bidang perkhidmatan makanan. Sebenarnya banyak, tapi saya senaraikan yang famous lah kat sini. Okey. Yang pertama kita ada pakar pemakanan. Yang kedua, tenaga pengajar. Yang ketiga, chef selebriti ataupun chef di restoran. Okey. Dan yang keempat adalah pramusaji. Okey, pelayan kita panggil sebagai pramusaji. Okey. Selain daripada apa yang saya sebut dan saya paparkan dekat sini, saya nak minta kerjasama pelajar saya, okey, untuk mencadangkan atau menyuarakan pendapat tentang prospek kerjaya ini. Boleh sesiapa cadangkan? Siapa? Silakan. Okey, silakan Ani. Mas Nila Atika. Maafkan silakan Mas Nila. Okey, teruskan. Pengurus restoran dan usahawan industri makanan. Okey, bagus Mas Nila, pengurus restoran, dan kita ada usahawan. Bantu saya Mas Nila. Cikgu dah terlupa. Usahawan industri makanan. Okey, maafkan saya. Usahawan industri makanan. Okey, apa dia usahawan industri makanan ni? Ada yang boleh bagi contoh? Siapa nak bagi contoh? Ada sesiapa? Silakan, Azrin. Contoh, Okey, silakan Azrin. Datuk Haji Ramli iaitu pengesah Ramli Burger. Okey. Dan juga Raja Kurma Malaysia iaitu Datuk Yusof Tayub. Okey, terima kasih Azrin. Okey, betul lah, itu antara pengusaha makanan yang terkenal lah, yang bila sebut je Ramli Burger semua orang tahu, betul. Okey, begitu juga dengan Yusof Tayub, betul? Okey, terima kasih. Okay, Terutama dalam bulan puasa ni kan, cikgu? Ya, betul, sangat. Bila bulan puasa semua mencari kan. Okey. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, dalam bidang perkhidmatan makanan ni, kita ada terbahagi kepada segmen komersial dan juga segmen bukan komersial. Okey, fokus kita yang pertama, segmen komersial. Segmen komersial bermaksud perniagaan yang dijalankan itu mengutamakan keuntungan. Okey, dia mengutamakan keuntungan. Contoh ada kat sini, saya senaraikan ada 5 contoh. Yang pertama, restoran makanan segera. Okey, bila disebut restoran makanan segera, okey, apa yang boleh kita fikirkan tentang restoran makanan segera? Mungkin Mira boleh bantu? Restoran makanan segera kegemaran? Restoran makanan segera, cikgu. Ya. Yang paling mudah, kita ada McDonald's. Ya, betul. Okey, bila sebut restoran makanan segera, semua akan teringat McDonald's, KFC, betul tak? Betul. Okey, macam-macam. Okey. Konsep restoran makanan segera adalah layan diri. Kita akan masuk ke premis perniagaan dan kita ke kaunter perkhidmatan. Okey, kita tempah makanan, order makanan di situ, membawa makanan, makan di premis ataupun membawa pulang, bungkus. Betul? Okey. Jadi, restoran makanan segera, ingat satu, mengamalkan konsep layan diri. Okey. Yang kedua, kita ada hotel, motel dan juga restoran. Okey. Di sini, hotel, motel dan restoran ini akan menyediakan pesanan ataupun menyediakan perkhidmatan makanan kepada pelanggan hotel ataupun pelanggan yang menempah dengan hotel tersebut untuk menjalankan majlis, mengadakan majlis. Okey. Jadi bila kita datang, kita dah ada tempahan. Okey. Disediakan menu mengikut tempahan. Okey. Yang ketiga, kita ada catering club. Okey, catering club sama seperti belajar. Kalau dekat sekolah ada kelab kan? Mira dulu ada kelab? Ada. Kelab apa? Saya masuk kelab catur, cikgu. Oh, bagus. Mesti pandai ni. Okey. Catering club ini sama. Kalau kamu, kalau kita keluar, pergi berjalan-jalan, kita akan nampak kelab golf. Betul. Okey, kelab kapal layar. Okey, catering club ini menyediakan perkhidmatan makanan berdasarkan ahli kelab. Maksudnya ahli akan membayar yuran tertentu, yuran tahunan dengan kadar yang tertentu supaya dia dapat menerima layanan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Okey?
Okey, seterusnya catering pengangkutan. Bila sebut catering dan pengangkutan, kita mesti ingat makan atas kapal terbang. Betul tak? Depa, okey? Boleh? Betul. Okey. Catering dan pengangkutan. Maksudnya makanan disediakan di atas kenderaan seperti kapal terbang dan juga kereta api. Ada juga di atas kapal layar kan? Okey. Yang seterusnya catering secara kontrak. Macam mana catering secara kontrak? Catering kontrak ini bermaksud kontrak dari satu badan perkhidmatan makanan dengan institusi. Contohnya macam sekolah, kita ada kantin sekolah, paling dekat kantin sekolah. Kantin sekolah melaksanakan perkhidmatan makanan dengan tempoh masa yang dijanjikan. Secara kontrak lah maksudnya, secara kontrak. Okey, itu adalah contoh yang terdekat dan mudah difahami oleh semua, sama ada pelajar di studio, di rumah ataupun pelajar di luar sana lah. Okey. Baik. Okey. Itu tentang catering secara kontrak ya cikgu? Iya. Okey, macam yang di sekolah lah sebagai contoh yang paling mudah kan? Ya, paling mudah di sekolah. Okey, faham. Okey, bila sebut pasal catering dekat sekolah ni, kantin sekolah lah teringat pula makanan, betul. teringat lagi makanan. Okey, contoh kita berhenti berehat seketika cikgu? Okey, boleh. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success SPM 2021. Saya Muhammad Hazmi bin Rosli dari SMK Alang Iskandar Bagan Serai Perak. Saya memang berminat dalam bidang penyajian dan masakan ini dan bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran. Seterusnya, memahami bahawa bidang masakan dan penyajian ini sebagai kerjaya pada masa hadapan. Subjek ini juga memberi saya peluang untuk mendalami penyajian masakan dengan betul serta teknik memasak pelbagai jenis makanan dengan betul. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Masih lagi dengan Mira, cikgu dan juga calon-calon SPM 2021 kita dari SMK Alang Iskandar. Baik cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan kepada saya, murid-murid di rumah dan juga di Google Meet tentang segmen komersial dan juga bukan komersial. Jadi tadi cikgu dah terangkanlah yang atas kapal terbang tu pun rupanya catering juga. Ya, betul. Ingatkan just bagi makan macam tu je, rupanya tak ya. Ada catering dan penyajiannya juga di situ betul. kan. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey, kita teruskan tadi segmen komersial dan sekarang kita teruskan dengan segmen bukan komersial. Baik. Okey. Segmen komersial tadi mengutamakan keuntungan. Jadi segmen bukan komersial tidak mengutamakan keuntungan, hanya mengutamakan kebajikan kepada pelanggan. Okey. Jadi agensi yang menjalankan perkhidmatan makanan dalam bidang segmen bukan komersial ini selalunya berkait rapat dengan pusat jagaan warga emas, okey, yang menyediakan makanan, minuman kepada warga emas. Okey. Yang kedua, kantin kilang dan yang ketiga adalah hospital. Okey, ini adalah contoh-contoh segmen bukan komersial yang banyak menjalankan perkhidmatan makanan tetapi bukan mementingkan keuntungan semata-mata. Okey, seterusnya. Ada pula sistem dalam bidang perkhidmatan makanan ini, sistem on-site dan juga sistem off-site. Okey, apa itu on-site dan off-site? Kita tengok. Okey, on-site disediakan dan dihidang di tempat yang sama. Bermaksud di situlah pihak catering akan menyediakan makanan dan minuman, membuat persediaan dan juga melayan tetamu. Okey, di tempat yang sama. Okey, yang kedua, kos pengeluaran untuk catering on-site adalah terhad kerana bahan yang dibeli secara pukal, secara banyak. Okey, jadi disediakan dan dihidang di tempat yang sama juga. Bila dibeli secara pukal, dia tak boleh beli terlampau banyak sebab ruang adalah terhad. Okey. Yang ketiga, memerlukan peralatan yang betul bagi memastikan makanan berada pada suhu yang betul. Okey, kita tengok pula catering off-site. Okey, catering off-site menggunakan kaedah berpusat. Okey, jaminan kualiti konsisten kerana terdapat pengawalan, pembelian pukal juga tapi dapat mengurangkan kos bahan mentah. Bila diberi secara pukal, secara banyak, kita dapat mengurangkan kos mentah. Secara automatik, kos-kos lain pun dapat dikurangkan. Okey. Yang seterusnya memerlukan kenderaan berpeti sejuk, berpeti dingin beku
untuk menghantar makanan. Okey, senang cerita bahasa mudahnya, on-site masak di situ dan hidang di situ, tempat yang sama. Okey, off-site masak di premis yang lain, kemudian dibawa menggunakan kenderaan tadi dan dihantar ke tempat jamuan. Okey, masak tempat lain, kemudian hantar tempat jamuan tempat lain. Okey. Senang cerita dan senang kita faham perkhidmatan catering untuk majlis perkahwinan. Okey, selalunya bila kita order catering untuk majlis perkahwinan, kita akan booking dewan, betul tak? Betul. Mira dah kahwin belum? Ya Allah cikgu, soalan Okey, tu belum lagi ya. terlompat pula saya dengan soalan tu. Tak ada, Okey, belum lagi cikgu. muda, masih muda, cantik jelita. Okey. Bila kita order makanan untuk majlis perkahwinan, kita akan tempah dewan untuk bersanding. Jadi, pihak catering takkan masak dekat situ. Pihak catering akan memasak di premis dan membawa makanan yang telah siap ke dewan tersebut. Okey. Untuk mudah faham, maksudnya catering offsite masak tempat lain dan dibawa ke majlis jamuan. Okey, faham ya? Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kedua dalam modul 1, keselamatan, kesihatan dan juga sanitasi. Okay, ini sangat penting dalam penyediaan catering. Keselamatan, kesihatan dan sanitasi sangat penting. Boleh tanya mereka, saya memang selalu cakap dan selalu cek. Okey? Okey, tengok. Yang pertama, keselamatan. Patuhi peraturan. Peraturan ke mana? Peraturan ke bengkel, peraturan ke ruang kerja. Apa peraturan yang saya selalu sebut sebelum anda semua ni masuk ke bengkel? Siapa boleh bagi tahu? Siapa tahu apa peraturan pertama sekali? Silakan. Calon kita Ani Sofia. Okey, Ani Sofia, silakan. Di dalam bengkel tidak digunakan untuk bermain atau bergurau. Ketika ada sebarang tumpahan, segera membersihkannya. Okey, terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi nak Ada cuba? lagi nak cuba? Saya cikgu. Okey, silakan Fatihah. Sebelum keluar dari bengkel, pastikan semua suis dimatikan sebelum dan cabut plug. Okey. Okey, itu saja. Dan ada lagi satu cikgu. Okey, silakan. Pastikan peralatan yang digunakan disusun semula dengan dengan kemas. Okey, terima kasih. Okey. Seperti yang disebut oleh Sofia tadi, dilarang bergurau di dalam bengkel. Kenapa? Sebab peralatan di bengkel boleh dikatakan berbahaya sebenarnya. Sebab bila kita melaksanakan aktiviti amali, kita menggunakan pisau. Okey. Saya selalu menegur, jangan bergurau, jangan sesekali bergurau. Contohnya bila kita pegang pisau untuk memotong. Okey. Kawan datang cucuk. Okey. Kononnya untuk bergurau. Kita tak tahu rakan kita mungkin melatah, menghalakan pisau ke arah kawan. Jadi di situ boleh berlaku kecederaan. Bahaya kan? Okey. Sama juga macam api. Masa memasak, kita buka api. Bila bermain dalam bengkel, bertolak. Api menyambar pada baju. Itu risiko. Sangat risiko. Dan lagi satu contoh, ini pernah berlaku ya. Walaupun dipantau oleh saya, terdapat juga pelajar sambil panaskan kuali, boleh bersembang, boleh bercakap, berbual-bual dengan kawan, meninggalkan kuali di atas api yang sedang menyala. Okey. Bila macam tu, apa yang berlaku? Kuali tu berapi, mengeluarkan api. Okey. Bila mengeluarkan api, pelajar akan gelabah. Betul. Mereka akan gelabah. Api, tak tahu apa nak buat. Ada yang cuba tiup. Okey. Berkesan ke kalau kita tiup? Tak berkesan kan? Betul. Sebab kita menggunakan minyak. Kalau tiup, apa yang jadi? Api tu akan menyambar kita balik. Okey. Disebabkan itu, kita ajar langkah keselamatan. Bila api macam tu, kita buat apa? Kita basahkan kain dan tutup dengan kain lembap. Okey, supaya api itu terpadamlah. Alhamdulillah setakat ni tak ada berlaku kecederaan yang macam tu. Cuma berlaku kes yang macam itu ada. Tapi
tak ada kecederaan yang berlaku lah. Cikgu, tadi kan cikgu cakap menggunakan kain yang lembap kan. Andai katalah benda tu berlaku, kita minta jauh lah. Tapi kalau andai kata berlaku kan, kalau kita panik, kita terus ambil air, simbah terus. Boleh tak? Oh, tak boleh. Kalau kita simbah air, minyak bila bertemu dengan air, dia akan lagi marak. Ya. Ada, memang ada yang cuba kan. Okey, cuba. Cikgu, kita ambil air. Okey. Jadi kita sebagai guru memang sangat kena bertanggungjawab ke atas keselamatan pelajar-pelajar. Terus stop, jangan buat macam tu. Terus kita kena ambil tindakan yang pantas lah. Okey, kita teruskan. Okey. Cermat, sistematik dan selamat. Bermaksud sepanjang pengendalian peralatan kendalikan dengan cermat, sistematik dan juga selamat. Selamat macam mana? Okey. Bila nak pasang plug, nak pasang blender, pastikan switch tu ditutup. Baru kita pasang plug, kemudian on. Okay. Jangan dengan switch yang terbuka kita terus cucuk. Risiko untuk terkena renjatan elektrik. Okey. Yang ketiga, melaporkan kerosakan. Sekiranya kamu dapat peralatan, tengok dekat plug tu dah wayar dah terkeluar, plug tu dah longgar, terus laporkan. Laporkan kepada cikgu atau laporkan kepada pembantu bengkel. Okey, dan tukar peralatan yang baru. Jangan guna sekiranya kamu rasa alat itu berbahaya. Okey, menggunakan peralatan mengikut arahan. Okey, samalah macam tadi, maksudnya kena mengikut step by step lah. Okey. Yang ketiga, membersih peralatan dengan betul. Okey, dan pencahayaan pengudaraan yang baik. Okey, ini dalam bengkel selalunya pelajar diingatkan bila masuk ke bengkel terus buka tingkap. Okey, untuk pencahayaan satu lagi untuk pengudaraan. Kita tak tahu, mungkin waktu on api tak menyala tapi gas terpasang. Okey, risiko untuk pelajar menghidu bau gas kan bahaya untuk kesihatan dan boleh menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diingini lah. Okey, dan terakhir, sumber elektrik selamat digunakan. Maksudnya macam tadilah, pastikan semua sumber-sumber elektrik selamat supaya tak terkena renjatan elektrik. Okey, dari segi kesihatan pula. Okey, kesihatan macam saya bila bersama mereka dalam kelas, saya akan bawa mereka ke tempat yang paling dekat dengan mereka. Maksudnya ke kantin. Okey, ke kantin dan menyemak senarai semak yang saya beri tu dari segi kebersihan dekat kantin. Okey, lepas tu menyemak pengendali kantin, pengusaha kantin dan pekerja yang mengendalikan makanan di kantin itu telah melakukan pemeriksaan kesihatan dan mendapat suntikan vaksin. Okey. Yang kedua, aspek kesihatan. Okey, kita perlu lihat juga pekerja-pekerja yang bekerja dalam bidang makanan ni, sama ada beban kerja mereka terlalu berat ataupun kapasiti kerja yang perlu diuruskan oleh mereka adalah terlalu besar, ataupun persekitaran kerja yang tak sihat. Okey, sebab ini sangat mengganggu kesihatan dan juga emosi mereka. Okey, dalam bidang makanan kita tak tahu, bila kita bekerja dengan peralatan yang berbahaya, emosi sangat kena jaga. Sebab kalau kita emosi tak stabil, kita boleh bertindak di luar kawalan. Okey, dan yang ketiga, sanitasi. Okey, sanitasi adalah kebersihan diri. Yang pertama sekali, sanitasi kebersihan diri. Sebab itu bila pelajar masuk ke bengkel, sama juga kalau kamu dah bekerja nanti, benda yang pertama kena cek kebersihan diri. Kebersihan macam mana? Dari segi pakaian, kotor ataupun tidak. Okey, dari segi rambut, bersih ataupun tidak, panjang ataupun tidak. Kalau tidak bertudung, maksudnya nak bekerja dengan makanan, mestilah kemas, mesti ikat rambut. Okey. Lepas tu, dari segi kuku, mesti bersih dan tiada kotoran. Sebab kita nak memegang makanan. Betul. Kan, bila kita pegang makanan, mungkin kita yang membawa bakteria kepada makanan tersebut. Okey. Dan lagi satu, kebersihan diri bila masuk ke bengkel, bila masuk ke ruangan makanan, cuci tangan dengan bersih. Cuci dengan sabun, bersihkan dan lap dengan kain yang kering. Okey? Okey. Yang kedua, penyediaan bahan, memasak makanan dan penyajian. Okey, semasa menyediakan bahan, pastikan bila kita keluarkan bahan, kita cuma ambil dalam jumlah yang diperlukan sahaja, supaya mengelakkan pembaziran dan makanan yang lebih itu, bahan yang lebih itu rosak. Okey? Memasak
memasak pun sama. Maksudnya kalau kamu nak memasak, pelajar nak memasak untuk satu porsi, satu hidangan, okey. Maksudnya dia kena timbang, dia kena sukat mengikut porsi satu orang. Maksud jangan tamak. Buatlah siap-siap untuk 2, tak boleh. Nanti berlaku pembaziran. Okey, dari segi penyajian juga, bila menyajikan makanan, contoh macam saya sajikan kat situ, hidangkan dekat situ biskut. Biskut itu telah bertutup rapat. Betul. Sama juga kalau kita nak menghidangkan. Letak atas meja dan kita bertutup rapat. Supaya apa? Supaya tak ada makhluk perosak. Lalat, kita ada semut, kita ada lipas. Semua tu adalah serangga perosak lah yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Baik. Itu je. 3 contoh cikgu dah bagikan untuk keselamatan, kesihatan dan juga sanitasi. Betul. Macam cikgu kata, semua ketiga-tiga elemen ni mainkan peranan yang penting, terutama sekali ketika kita nak menyediakan makanan ataupun kita nak sajikan makanan. Macam ni, kita kena tutup kan cikgu, supaya tidak terdedah. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Okey, sebelum kita masuk ke segmen yang seterusnya, saya tanya dulu kepada calon-calon SPM kita, bagaimana semua okey ke tak okey? Okey tak? Nak dengar suara lagi sekali boleh? Okey. Alright. Terbaik. Perfect. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Tadi kita dah cerita sikit kan tentang langkah keselamatan dan sebagainya. Sekarang cikgu, seterusnya. Okey, sekarang saya teruskan dengan akibat. Akibat apabila makanan tercemar. Okey, seperti yang semua tahu, kalau kita makan makanan tercemar akan menyebabkan cirit-birit, muntah, loya, pening kepala, keracunan makanan, sakit perut dan juga paling teruk boleh membawa maut. Okey. Okey, seterusnya. Okey, yang ini adalah macam mana kita nak mengkategorikan sisa makanan. Okay, sisa makanan ada sisa dapur, iaitu sisa yang dijana semasa kita proses memasak. Contohnya seperti kulit buah-buahan, sisa-sisa akar, sayuran yang kita potong. Okey. Baki makanan, yang kedua kategori baki makanan. Okay, sisa yang dijana daripada penggunaan makanan, maksudnya baki. Okey. Makanan luput dan tercemar. Dan yang keempat, makanan dibazir. Okey, ada beza makanan dibazir dengan baki makanan. Baki makanan bermaksud tulang ayam, kepala ikan. Itu adalah baki daripada makanan yang telah kita makan. Makanan dibazir bermaksud makanan yang tidak habis dimakan, tetapi masih elok. Okey? Okey, yang seterusnya, peranan premis makanan dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh premis makanan. Okey, premis makanan yang pertama sekali mestilah mengamalkan penjimatan air, elektrik dan juga pengurusan sisa makanan yang betul dan sisa buangan yang betul. Okey, saya laju sikitlah, boleh? Boleh, cikgu. Okey, prosedur pengurusan sisa seperti yang kamu nampak dekat sini pelajar, sini ada tong kita semula. Okey, tong kita semula kita ada biru, coklat dan jingga. Okey, saya refresh balik, mungkin kamu dah lupa. Tong biru untuk kertas, tong coklat untuk kaca dan jingga untuk aluminium. Okey. Okey, 3R semua tahu. Kalau tak silap saya, semua tahulah. Reduce, reuse dan recycle. Rasanya tak perlu saya huraikan lebih lanjut. Kita cuma tengok secara sekali imbas sahaja. Okey, dan cara membuang sampah yang betul. Okey, yang ini sangat penting sebab sisa makanan kadang dibuang merata-rata tanpa plastik. Okay, sepatutnya sisa makanan dibungkus dalam beg plastik dan dimasukkan ke dalam tong sampah yang bertutup. Okay, sisa cecair selalunya dibuang ke dalam sinki, parit ataupun perangkap sinki. Sampah kering seperti habuk, kertas dan perca kain boleh dibakar di dalam lubang yang disediakan ataupun tempat khas yang disediakan. Okay, botol, tin dan gelas boleh dikumpul serta dikitar semula. Okey, kenapa saya laju tadi? Sebab saya nak fokuskan kepada contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian A. Okey, saya nak minta pelajar saya untuk cuba menjawab. Wow, boleh? Boleh. Part ni saya suka cikgu. Okey. Kita teruskan, siapa nak cuba menjawab?
Soalan. Saya cikgu. Wow. Okey, siapa? Silakan. Okey, Syihan silakan. Mendapat keuntungan daripada perniagaan yang diusahakan ialah jawapan dia ya. Okey. Mengurangkan taraf ekonomi masyarakat, jawapannya salah. Okey. Mewujudkan persaingan yang sihat, betul. Memperbaharui perkhidmatan dan penyediaan makanan inovasi dan pengguna teknologi terkini, jawapannya betul. Membuka peluang pasaran baharu yang terhad, jawapannya salah. Okey, terima kasih. Okey, dekat sini saya tak nak betulkan jawapan dia betul atau salah. Cuma saya nak menegur cara dia membaca soalan. Bila dia menjawab soalan, dia tak membaca soalan. Oh, Okey, ingat. Okey, dalam peperiksaan, benda yang penting dan wajib kamu buat yang pertama sekali adalah baca kehendak soalan. Saya selalu pesan baca apa yang soalan nak, kehendak soalan dan gariskan kata kunci supaya kita tak tersilap untuk menanda jawapan. Okey. Macam tadi dia dah bagi jawapan yang betul. Okay. Di sini saya nak bagi satu, saya nak share lah, saya nak kongsi satu tips. Bila soalan tanda betul atau salah, pelajar selalu menanda dengan ini. Oh, tak boleh Okey. Okey, tak boleh. Okey, tak apa. Okey, menanda betul dengan satu garisan sahaja. Sebenarnya itu salah. Pelajar perlu menanda garisan dengan tanda betul yang betul seperti yang diberi. Maksudnya ada macam ni. Okey? Itu kesilapan yang merugikan pelajar lah. Okey? Okey, kita teruskan. Untuk soalan yang kedua, ini contoh soalan bahagian A lagi. Okey, silakan. Ada siapa-siapa boleh tolong? Seterusnya. Okey. Hai cikgu. Okey. Silakan. Isi tempat kosong berpandukan jawapan yang diberi. Okey. Contoh sampah organik, sisa sayuran, kulit haiwan, tulang dan daun kering. Okey. Contoh sampah bukan organik, kaca, logam, tin dan tayar kereta. Okey, terima kasih Ani. Okey. Sini pun sama, saya tak akan sentuh jawapan dia, cuma saya nak kongsi. Soalan yang diberi, isi tempat kosong berpandukan jawapan yang diberi. Okey. Bermaksud kamu perlu isi petak ini, ruang jawapan ini dengan pilihan jawapan yang diberi ke atas. Okey. Sekiranya kamu nak letakkan dekat sini, pelajar nak letak dekat sini, oh tak apa, saya boleh fikir idea yang lebih baik. Masukkan dekat sini. Tak boleh sebab dia nak jawapan yang telah diberi. Isi daripada jawapan yang diberi. Kecuali kalau soalan menyebut isi tempat kosong berpandukan jawapan yang diberi dan cadangkan satu. Okey, satu contoh sampah bukan organik. Baru kamu masukkan. Okey, kita teruskan. Okey, soalan bahagian A yang terakhir. Teruskan. Saya cikgu. Okey, teruskan. Silakan Azrin. Berikut adalah dua jenis sistem catering dalam perkhidmatan makanan. A. On premise, B. Off premise. Okey. Padakan sistem catering itu dengan menulis A atau B dalam petak yang disediakan. Soalan pertama, memberikan lebih banyak pilihan makanan kepada pelanggan. Jawapan dia ialah B. Off premise. Menyediakan perkhidmatan dalam satu premis di mana setiap. Jawapan dia A. Okey. Setiap persediaan majlis dilaksanakan di tempat yang sama. Jawapan dia A. Okey. On premise. Memberi pilihan kepada pelanggan untuk memilih tempat dan pihak catering yang diingin. Ialah B. Off premise. Menyediakan perkhidmatan catering yang berbeza, tempat persediaan memasak dan tempat majlis berlangsung. D. Off premise. Okey, terima kasih Azrin. Okey, dekat sini kita boleh lihat dia punya ruangan jawapan hampir sama dengan soalan yang mula-mula tadi. Betul? Sebab tu saya kata kena baca soalan betul-betul. Sebab macam soalan yang mula-mula dijawab oleh Syihan tadi, soalannya adalah tandakan betul atau salah. Sekiranya pelajar tak baca dekat sini, dia punya soalan sebenarnya kat sini A atau B. Bermaksud di sini macam Azrin jawab tadi, betul lah. Okey. Letakkan A atau B dekat sini.
Sekiranya tak baca soalan, kamu akan tersilap mana ada betul atau salah. Jadi sila berhati-hati. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan untuk bahagian B. Okey, dalam soalan bahagian B, satu soalan mewakili 10 markah. Bermaksud satu soalan ni dia akan ada 1A, 1B dan 1C. Okey, dan jumlah markah yang terkumpul akan menjadi 10 markah. Okey. Okey, ada yang nak cuba soalan ni? Silakan, siapa Saya, nak cuba? cikgu. Silakan, Fatihah. Keselamatan, kesihatan dan sanitasi di ruang kerja bagi sesebuah premis perkhidmatan makanan adalah saling berkaitan antara satu sama lain. A. Berikan 3 kepentingan penjagaan keselamatan di tempat kerja. 1. Mengurangkan risiko kecederaan dan kematian. 2. Meningkatkan kualiti produktiviti. 3. Mengurangkan kerosakan harta benda dan peralatan. Okey, terima kasih Fatihah. Okey, jadi ini bahagian B. Kan saya beritahu di awal tadi kita ada 4 soalan. 4 soalan itu mesti dijawab keempat-empat soalan dan semua soalan mesti dijawab dalam ruangan yang diberi, dalam ruang jawapan. Okey, walaupun di sebelah sini kosong. Okey, kamu menulis di sini, takut nak tulis kat sini. Bila kamu dah kesuntukan masa, kamu lupa memindahkan jawapan daripada sini ke ruang jawapan. Jadi jawapan kamu tidak akan dikira, merugikan diri sendiri. Okey? Okey. Ini contoh amalan keselamatan di tempat kerja. Ini adalah 1B dan ini adalah 1C. Okey, kita ada masa lagi ke untuk kita teruskan? Okey, kalau ada masa kita cuba pelajar kita. Boleh cuba amalan keselamatan di tempat kerja? Saya, cikgu. Okey, teruskan. Silakan Mas Nila. Berikan 3 amalan keselamatan di tempat kerja. Memasuki ruang kerja dengan kebenaran, tidak bermain atau bergurau di tempat kerja, melaporkan kemenangan dengan segera. Okey. Okey, terima kasih Mas Nila. Okey, jawapan yang bagus. Okey, kita teruskan yang soalan 1C untuk pelajar cuba. Apa tu? Itu pasal kebersihan pula cikgu kan? Ya, ini adalah pasal menjamin kualiti dan kebersihan. Baik, siapa nak cuba? Silakan Syihan. Saya, cikgu. Okey, Syahira, silakan Syahira. Syihan dan Syahira. Kalau macam tu kita bagi Syahira yang atas boleh cikgu? Amalan yang baik. Boleh. Okey, Syihan yang dilarang ya, amalan yang dilarang. Okey, silakan Syahira. Berikan 2 amalan baik dan 2 perkara yang dilarang bagi menjamin kualiti dan kebersihan makanan. Amalan yang baik: 1. Pastikan kuku jari pendek dan bersih. 2. Bekerja di permukaan yang bersih. Okey, terima kasih. Perkara yang dilarang? Silakan Syihan. Perkara yang dilarang ialah membuat kekotoran dan membuang sampah merata-rata. Okey, terima kasih. Okey, contoh soalan yang saya kongsikan dekat sini hanya soalan bahagian A ada 4 tadi, ada 3 soalan dan bahagian B ada 1 soalan sahaja, tapi 1A, B dan juga C. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Maksudnya saya punya perkongsian sudah habis. Saya harap dengan perkongsian ini pelajar-pelajar lebih yakin, lebih bersemangat dan bersedia untuk menghadapi peperiksaan nanti. Okey. Wah, habis dah. Saya tak puas lagi nak belajar lah. Dah habis dah. Saya kan ada lagi soalan baru saya pula nak try jawab cikgu. Habis dah, tak apa. Okey, nampaknya mereka semua jawab soalan dengan baik kan cikgu? Ya, tahniah. Betul, macam cikgu kata yang untuk hari ni cikgu bukan nak fokuskan kepada betul atau salah, tapi cikgu nak fokuskan kepada format. Format dan juga teknik untuk mereka menjawab. Sekarang ni mereka dah lebih familiar dengan bentuk-bentuk soalan kan cikgu? Ya, betul. Dan saya suka dengan satu nasihat yang cikgu kata tadi tu, mungkin nasihat tu boleh diguna pakai kepada semua calon-calon SPM yang bakal ambil kertas nanti, iaitu sebelum jawab tu walaupun kita dah tahu jawapan, baca soalan dulu. Betul. Baca soalan dengan betul. Sebab kadang-kadang yang kita rasa senang itulah yang boleh kita buat careless mistake. Careless mistake, betul. Betul kan cikgu? Ya. Jadi anda semua macam mana? Calon-calon SPM kita semua okey tak?
Ke ada yang tak dapat okey, ke ada yang tak dapat jawab soalan tadi? Ada cikgu yang kita tak dengar suara lagi? Belum. Rasanya semua terlibat dengan aktif lah. Tahniah kepada semua. Semua terlibat ya? Okey, tahniah. Sebab kalau tak ada, nak minta cikgu tanya lagi soalan. Nasib baik semua jawab okey. Tak apa macam tu. Jadi kita nak kata terima kasih kepada anda semua faham. Ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Tak ada, tak apa. Tak ada. Nanti cikgu tanya lagi. Kat sekolah cikgu tanya lagi. Okey cikgu. Cikgu dah habis semua format untuk ditunjukkan? Ya, dah habis. Okey. Kalau ada masa saya boleh share satu berita yang saya baca baru-baru ini berkaitan dengan perkhidmatan makanan. Baik. Okey. Pencemaran dalam perkhidmatan makanan ni. Okey. Contoh yang saya baca hari itu tapi di China lah, luar daripada Malaysia. Menyebabkan kematian apabila memakan makanan laut yang tidak diproses dengan betul. Okey, dalam masa beberapa jam selepas makan makanan laut itu, rupa-rupanya bila tidak diproses dengan betul, terdapat bakteria di dalam makanan laut tersebut menyebabkan kaki wanita, rasa kalau tak silap saya wanita tersebut membengkak dan beliau demam. Bila ke klinik, ke hospital, doktor ambil darah untuk ujian, didapati ada bakteria yang disebabkan oleh makanan yang tidak dimasak dengan betul. Okey. Dan 8 jam, kalau tak silap saya 8 jam selepas itu, dua wanita ini meninggal. Macam yang saya sebut tadi kan, boleh membawa maut. Okey. Jadi kena betul-betul pastikan makanan yang kita buat untuk pelanggan adalah bersih. Kena tahu sanitasi makanan yang betul. Kena tahu suhu untuk kita memasak setiap masakan tu dengan betul. Contoh macam ayam dengan daging. Daging kita makan, kita ada medium, kita ada yang well done. Maksudnya daging kita boleh makan separuh masak. Tetapi ayam kita tak boleh makan separuh masak. Oh ya cikgu. Okey, Kalau kita makan ayam, contoh kita buat chicken chop. Mereka nanti akan belajar juga chicken chop. Benda pertama kita akan nilai, kita potong ayam di tengah-tengah, chicken chop itu di tengah-tengah untuk melihat adakah ayam itu masak ataupun masih lagi terdapat kesan pink, kemerah-merahan. Bermaksud ayam itu tak masak. Jika ayam itu tak masak, dia dikira sebagai tercemar dan tidak selamat untuk dimakan sebenarnya. Okey. Itu dia cikgu kongsikan berita benar cikgu, betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Selalu kita rasa macam asalkan sedap cukup lah, asalkan nampak cantik okey lah. Sebenarnya tidak. Lebih daripada itu, terutama sekali kepada murid-murid kita yang belajar sendiri dalam amali mereka kan. Betul. Ada tanggungjawab untuk mereka sediakan makanan itu. Bukan sedap, bukan cantik, plating saja, tidak. Betul. Ada lain lagi daripada itu. Okey cikgu, mungkin sebelum kita akhiri Road to Success kita pada hari ini, mungkin ada sedikit kesimpulan yang cikgu nak kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah ataupun murid-murid di Google Meet tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Okey. Perkongsian atau kesimpulan pada saya hari ini, kita menyebut tentang keselamatan, kebersihan dan juga sanitasi. Jadi saya harap pelajar-pelajar dah faham dan sudah membuka minda tentang kebersihan makanan. Sebab pelajar saya pun ada yang bekerja sambil belajar. Balik sekolah, mereka ke tempat kerja untuk menyediakan makanan. Contoh macam Azrin, macam Shihan, mereka bekerja. Macam Azrin, dia memasak, berniaga, menjual burger. Okey. Maksudnya dia tahu dari segi sanitasi macam mana nak menghidang dan menjual bahan makanan yang tidak memudaratkan pelanggan. Kerana saya selalu sebut, kebersihan, kesihatan pelanggan daripada memakan apa yang kita jual adalah tanggungjawab kita. Betul. Kita tak nak, kita rasa berdosa menjual makanan yang tidak selamat dan tidak sihat kepada pelanggan semata-mata untuk kita mengaut keuntungan semata-mata. Okey? Okey, itu saja. Betul tu cikgu. Siapa jual burger tadi? Azrin jual burger. Wah, macam cikgu kata yang kita belajar ni juga mungkin juga boleh
bawa kepada industri keusahawanan. Ya, betul. Jadi kita doa kat sini semoga suatu hari nanti tak mustahil bukan hanya ada burger Ramli saja. Ya, mungkin akan ada mungkin. burger Azrin pula lepas ni Mungkin, kan. insyaAllah kita doakan. Ya, betul. Tiada apa yang mustahil kan, terutama Ya, sekali betul. dengan murid-murid sekarang yang sangat berinovasi juga kan. Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian untuk hari ini. Ya. Terima kasih juga kepada semua calon-calon SPM 2021 kita. Okey semua, nampak memang semua okey lah. Terima kasih. Okey. Alright, terima kasih juga kepada anda di rumah yang setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Di sini juga Mira ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Kalau nak sedap-sedap, nak makan sedap untuk berbuka, mungkin boleh pergi ke kedai burger Azrin nanti. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Road to Success SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Bye.